Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang data analisis yang kami dapat daripada kajian lapangan yang bertajuk pembelajaran atas talian boleh beri kesan negatif kepada kesihatan mental pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Jadi, kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli: Ahmad Ajwad bin Azmi, Amirul Adi Syamih bin Rosmira, Muhammad Nukman Haris bin Ruslan, Muhammad Izami Ashraf bin Ruzaidin, Nur Ilman Rifat bin Suhaimi, Muhammad Afiq Farhan bin Ibrahim, iaitu diri saya sendiri, dan Muhammad Izzuddin bin Suka. Jadi, pengenalan kepada data analisis ini ialah data analisis ini bertujuan untuk melengkapkan dan menguatkan tentang kertas kerja kami yang bertajuk pembelajaran atas talian boleh beri kesan negatif kepada kesihatan mental pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Data ini terdiri daripada 2 bahagian, iaitu 17 soalan. 6 soalan pada bahagian pertama, iaitu bahagian demografi responden, dan 11 soalan pada bahagian kedua, iaitu objektif kajian. Jadi data yang berjaya dikumpul daripada 101 responden, dan setelah penelitian dan penapisan, sebanyak 96 data diambil dan 5 data responden adalah data yang rosak. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada bahagian pertama, data responden demografi. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, bagi mengenali responden, terdapat beberapa soalan yang telah ditanya kepada responden, antaranya ialah umur. Sebanyak 96 responden telah menjawab dengan majoriti umur responden menunjukkan umur 22 tahun menjadi majoriti dengan sejumlah 58 responden, iaitu sebanyak 56% dari keputusan soal selidik. Manakala selebihnya merupakan umur dalam lingkungan 17 hingga 25 dan terdapat satu responden yang berumur 47. Seterusnya, soalan yang ditanya ialah jantina responden. Sebanyak 61% ialah responden lelaki, manakala selebihnya ialah 38% merupakan responden wanita. Soalan seterusnya yang ditanya ialah kaum responden. Dari 96 responden, majoriti merupakan dari kaum Melayu yang berjumlah 81% dan terdapat 11% dari kaum Cina, dan selebihnya merupakan kaum India dan terdapat seorang dari kaum Iban. Seterusnya, responden juga ditanya jenis institusi pengajian tinggi sama ada awam atau swasta. Majoriti responden adalah dari IPT awam dengan sejumlah 90%, manakala swasta berjumlah 10%. Berdasarkan dapatan kajian bagi tahap pendidikan, responden dengan tahap pendidikan ijazah sarjana muda merupakan kumpulan majoriti yang menjawab soal selidik ini. Manakala responden dengan tahap pendidikan diploma merupakan kumpulan kedua tertinggi dengan peratusan 26%. Responden dengan tahap pendidikan lain seperti asasi, matrik, STPM, sarjana dan juga doktor falsafah hanya menunjukkan bilangan yang sangat sedikit. Dapatan kajian ini pula menunjukkan lokasi keberadaan pelajar pada tarikh 18 Mac yang merupakan tarikh bermulanya PKP yang memaksa pelajar untuk belajar secara atas talian. Peratusan pelajar yang telah berada di rumah keluarga merupakan peratusan yang paling tinggi dengan jumlah 60.4%. Hal ini kerana mungkin kebanyakan ibu bapa yang risau akan anak-anak mereka yang berada jauh lalu meminta agar mereka pulang ke rumah dengan segera. Peratusan kedua tertinggi pula ialah di rumah sewa, manakala yang ketiga pula di Kolej Kediaman Universiti. Kumpulan ini mungkin tidak sempat untuk pulang ke rumah masing-masing kerana rumah mereka agak jauh atau tidak mempunyai pengangkutan untuk pulang. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian berikut, iaitu soalan objektif dalam kajian soal selidik ini. Soal objektif pertama yang dikemukakan ialah tahap keselesaan ketika pembelajaran atas talian. Berdasarkan pilihan para responden, pilihan ketiga iaitu sederhana menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 38.5%. Pilihan sederhana merupakan yang paling tinggi mungkin kerana pelajar tidak dapat belajar secara bersemuka dengan pensyarah yang akan menyulitkan pelajar untuk bertanya dan berbincang bersama pensyarah. Pelajar juga
belajar secara atas talian di rumah tidak dapat belajar, berbincang serta menyiapkan tugasan bersama rakan sekelas. Untuk soalan kedua, bahagian 2, kami menanyai responden, apakah masalah semasa pembelajaran atas talian? Antara masalah utama semasa pembelajaran atas talian ialah masalah keadaan persekitaran. Masalah ini mempunyai nilai peratusan tertinggi iaitu sebanyak 66.7% yang bersamaan. 64 daripada 96 orang responden yang bersetuju masalah ini adalah masalah utama. Hal ini kerana persekitaran pembelajaran yang kurang kondusif turut menjadi asbab terhadap kesukaran pelajar dalam memberikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembelajaran dijalankan. Malah, terdapat segelintir ibu bapa yang mengambil sikap acuh tak acuh dengan memberikan tugas rumah tatkala proses pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu, masalah peranti dan jaringan internet juga menjadi salah satu masalah yang sering berlaku semasa pembelajaran atas talian yang menunjukkan peratusan sebanyak 46.9%. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sesetengah golongan bagi menyediakan kemudahan peranti bagi sesi pembelajaran atas talian. Ini menyebabkan pelajar ketinggalan dalam pelajaran. Capaian internet amatlah perlahan bagi kawasan pedalaman, mengakibatkan pelajar tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran sepenuhnya. Di samping itu, masalah sosial merupakan peratusan masalah ketiga tertinggi, iaitu sebanyak 32.3%. Hal ini kerana sifat mudah terpengaruh kepada rakan sebaya dan media massa. Mereka perlulah memilih kawan yang baik yang boleh membimbing mereka ke arah kebaikan. Malah, media massa seperti rancangan televisyen juga perlu memainkan peranan yang penting untuk menyiarkan program-program ilmiah yang mampu memberi manfaat kepada pelajar agar menjadi seorang insan yang berguna. Ibu bapa juga hendaklah sentiasa mengawal ketat aktiviti anak-anak mereka dalam melayari media sosial seperti TikTok dan Instagram agar tidak berlaku sebarang penyalahgunaan media sosial. Seterusnya, masalah keluarga antara masalah utama semasa pembelajaran atas talian. Masalah keluarga mencatatkan peratusan sebanyak 20.8%. Hal ini disebabkan oleh tertekan yang dihadapi dan suasana persekitaran yang tidak harmoni mengakibatkan emosi pelajar terganggu. Walau bagaimanapun, masalah kewangan juga tidak dapat dinafikan menjadi di antara masalah utama semasa pembelajaran atas talian. Sebanyak 14.6% responden menyokong bahawa kewangan merupakan salah satu punca utama wujudnya masalah pembelajaran atas talian. Hal ini berlaku disebabkan ibu bapa yang tiada sumber pendapatan yang tetap. Setengah golongan menghabiskan duit untuk membayar hutang-hutang lapuk seperti PTPTN, sewa rumah, hutang kenderaan dan lain-lain. Untuk soalan ketiga bahagian 2, kami menanyai responden antara skala 1 hingga 5 persetujuan mereka bahawa masalah mental disebabkan oleh pembelajaran atas talian. Seramai 61 orang daripada 96 orang responden bersetuju dengan peratusan, sebanyak 32.3% sangat setuju dan sebanyak 31.3% bersetuju bahawa masalah mental disebabkan oleh pembelajaran atas talian. Masalah mental ataupun gangguan emosi boleh terjadi sekiranya terlalu lama terdedah dengan skrin selama 4 atau 5 jam. Hal ini menyebabkan pelajar mengalami kesukaran untuk tidur dan kemudian mengalami gangguan emosi. Justeru, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dengan menjaga interaksi anak-anak dengan memberikan nasihat dan peringatan sekerap mungkin selain menjadi moderator untuk memantau anak-anak. Sebanyak 17.7% bersetuju bahawa jaringan internet yang tidak stabil merupakan faktor masalah mental di kalangan pelajar IPT. Oleh hal yang demikian, pelajar sering ketinggalan dalam pembelajaran. Oleh itu, ibu bapa perlulah menyediakan kemudahan yang sewajarnya bagi memberi keselesaan kepada anak-anak untuk menjalani pembelajaran atas talian tanpa sebarang gangguan. Untuk soalan keempat bahagian 2, kami menanyai responden, apakah faktor lain berkaitan dengan masalah kesihatan mental di kalangan pelajar IPT? Sebanyak 39.6% mengatakan bahawa keadaan persekitaran yang kurang kondusif berkait rapat dengan masalah kesihatan mental di kalangan pelajar IPT. Hal ini berlaku disebabkan segelintir ibu bapa yang mengambil sikap acuh tak acuh dengan memberi tugasan rumah tatkala proses pembelajaran sedang berlangsung. Sebanyak 18.8% mengatakan bahawa kurang masa dan peluang untuk bergaul menjadi punca masalah kesihatan mental di kalangan pelajar IPT. Oleh itu,
Ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk mendengar luahan mereka. Sesetengah ibu bapa yang tiada kemahiran keibubapaan dalam mendidik anak menjadikan mereka tiada peluang untuk berkomunikasi dengan berkesan serta meluahkan perasaan mereka. Ibu bapa perlulah memainkan peranan penting untuk menyantuni emosi anak supaya mereka akan rasa lebih selesa apabila bersama keluarga. Berdasarkan slide yang dipaparkan, sebanyak 19 orang responden berpendapat bahawa pembelajaran atas talian berkesan, manakala sebanyak 42 orang responden bersifat neutral tentang keberkesanan pembelajaran atas talian. Sebaliknya, seramai 35 orang responden percaya bahawa tahap keberkesanan pembelajaran atas talian tidak berkesan. Majoriti responden bersifat neutral kerana pembelajaran atas talian adalah bidang yang baru di negara Malaysia, yang mula berkembang ketika tempoh wabak COVID-19 mula merebak di Malaysia. Seterusnya, aktiviti membina ketahanan diri oleh seorang individu dalam melawan masalah mental. Berdasarkan slide yang dipaparkan, majoriti responden memilih untuk membuat perancangan dengan ahli keluarga sebagai aktiviti utama untuk membina ketahanan diri ketika menghadapi masalah mental. Selain daripada itu, sebanyak 41 responden memilih untuk membuat panggilan video dengan rakan untuk membina ketahanan diri, manakala sebanyak 34 responden memilih untuk membuat rujukan ahli kaunselor dalam cara membina ketahanan diri dalam melawan masalah mental. Seterusnya, sebanyak 23 responden memilih untuk merujuk hospital dan klinik kesihatan untuk membina ketahanan diri. Di samping itu, sebanyak 23 responden berpendapat bahawa untuk membina ketahanan diri, meminta bantuan dana untuk melancarkan sesi pembelajaran atas talian adalah penting. Akhirnya, seorang responden berpendapat bahawa mengambil rehat yang cukup adalah penting dalam melawan masalah mental, manakala seorang lagi percaya meminta bantuan daripada rakan penting untuk meringankan beban yang dihadapi agar mengurangkan masalah mental. Seterusnya adalah kesan-kesan masalah mental terhadap pelajar IPT. Berdasarkan slide yang dipaparkan, majoriti responden bersetuju bahawa kesan-kesan utama masalah mental terhadap pelajar IPT adalah prestasi akademik merudum, iaitu sebanyak 67 orang. Selain daripada itu, sebanyak 66 responden memilih bahawa emosi tidak stabil merupakan kesan utama masalah mental terhadap pelajar IPT. Manakala sebanyak 55 responden percaya bahawa kesan utama masalah mental adalah kemurungan. Seterusnya, sebanyak 37 responden berpendapat bahawa kesan utama masalah mental adalah hubungan silaturahim yang akan menjadi renggang. Di samping itu, sebanyak 26 responden berpendapat akan membawa kepada konflik dalam perhubungan antara orang yang disayangi. Akhirnya, 22 responden bersetuju bahawa kesan utama masalah mental adalah kekurangan wang belanja, kerana wang yang ada akan digunakan untuk menenangkan diri dan merawat masalah mental. Okey, saya Muhammad Izam Ashraf. Saya akan menerangkan tentang strategi menangani masalah mental dalam kalangan pelajar IPT. Okey, terdapat 8 strategi untuk menangani masalah mental dalam kalangan pelajar. Okey, 40 responden telah menanda untuk strategi yang pertama, iaitu menghadiri sesi kaunseling secara berperingkat. Okey, terdapat 28 orang atau responden telah menanda untuk strategi yang kedua, iaitu kumpulan pembimbing rakan sebaya. Okey, terdapat 15 responden telah menanda strategi mereka, iaitu menyewa peranti-peranti pintar yang berada di sekitar mereka. Okey, strategi yang seterusnya adalah amalkan gaya hidup yang sihat. Ini adalah strategi yang paling banyak ditanda oleh responden, iaitu dengan memperolehi sebanyak 68 orang responden yang telah menanda amalkan gaya hidup yang sihat ini sebagai pilihan mereka. Okey, terdapat 51 orang telah menanda beribadat kepada Tuhan itu sebagai strategi mereka untuk menangani masalah mental dalam kalangan pelajar. Okey, yang seterusnya adalah berkongsi masalah. Terdapat 60 orang responden telah menanda ianya sebagai strategi menangani masalah mental dalam kalangan pelajar. Okey,
Seterusnya, dengan membuat pinjaman wang. Terdapat 6 responden telah menandakan itu sebagai strategi masalah mereka untuk menangani masalah itu. Okey, yang terakhir adalah dengan bermain game. Terdapat 1 orang responden telah menandakan itu sebagai strategi mereka. Seramai 96 responden telah memberikan skala 1 hingga 5 untuk tahap pembelajaran atas talian yang memberi kesan negatif terhadap individu pada jangka masa yang panjang. Okey, terdapat 3 orang responden yang telah memberikan skala 1 kepada tahap pembelajaran atas talian yang memberikan kesan negatif terhadap individu pada jangka masa panjang. Okey, seramai 8 orang memberikan skala 2, 26 orang memberikan skala 3, 37 orang yang memberikan skala 4 dan yang terakhir adalah 22 orang yang memberikan skala 5 sebagai tahap pembelajaran atas talian yang memberi kesan negatif terhadap individu pada jangka masa yang panjang. Okey, dari segi peratusan pula, skala 1 mempunyai sebanyak 3.1%, skala 2 mempunyai 8.3%, skala 3 mempunyai 27.1%, skala 4 38.5% dan yang terakhir adalah 22.9% untuk skala 5. Terdapat 8 pihak yang dapat memainkan peranan penting dalam menjaga mental pelajar semasa sesi pembelajaran atas talian. Okey, untuk pihak yang pertama adalah ibu bapa. Sebanyak 15.6% responden setuju atau memilih ibu bapa sebagai pihak yang dapat memainkan peranan penting dalam menjaga mental pelajar semasa sesi pembelajaran atas talian. Okey, terdapat 31.3% responden telah bersetuju dalam memilih keluarga sebagai pihak yang bertanggungjawab. Pihak keluarga juga mendapat undian yang paling tertinggi berbanding dengan pilihan yang lain. Ahli keluarga atau kawan serumah mendapat 7.3% hasil dari persetujuan yang berjumlahkan 96 responden itu. Okey, bagi pihak rakan-rakan pula, seramai 13.5% telah dipilih oleh segelintir responden yang telah merespon atau respon kepada hasil soal sidik ini. Sebanyak 11.5% untuk pensyarah, 19.8% untuk pihak universiti dan akhir sekali 0% untuk pihak perbadanan belia. Berdasarkan dapatan kajian, terdapat banyak responden mengenai cara-cara untuk sentiasa kekal tenang ketika pembelajaran semasa atas talian. Antaranya ialah seperti keluar beriadah serta menghirup udara segar di luar rumah. Riadah merupakan salah satu amalan gaya hidup sihat. Ia juga boleh menenangkan fikiran seseorang manusia selain daripada menyihatkan tubuh badan. Badan yang sihat membolehkan seseorang pelajar melakukan aktiviti harian dengan lancar. Udara yang baik boleh menjadikan minda seseorang pelajar lebih fokus untuk melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, bermain permainan video sama ada di komputer ataupun di telefon pintar. Hal ini sering dilakukan oleh manusia pada zaman kini ketika mereka stres dalam melakukan sesuatu perkara. Permainan video boleh menjadikan minda seseorang pelajar rasa tenang serta mencegah daripada berlakunya depresi. Pembelajaran secara atas talian memerlukan semangat serta keinginan yang tinggi untuk terus fokus dalam sesuatu pembelajaran. Oleh itu, seseorang pelajar perlulah sentiasa berfikiran positif serta menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan diri seseorang ke arah perkara yang negatif. Perkara yang negatif hanya boleh melemahkan semangat seseorang pelajar untuk terus menjalani pembelajaran secara atas talian dengan tenang. Seperti yang semua orang tahu, pembelajaran secara atas talian seringkali boleh menimbulkan pelbagai masalah yang boleh menjadikan seseorang pelajar sukar untuk fokus masa dalam kelas. Oleh yang demikian, untuk meredakan masalah yang dihadapi oleh seseorang pelajar, setiap pelajar perlulah berkongsi masalah yang mereka alami kepada orang terdekat mereka. Orang terdekat yang dimaksudkan adalah seperti ahli keluarga serta sahabat handai yang sentiasa ada untuk memberikan sokongan serta dorongan untuk terus fokus semasa berlangsungnya pembelajaran secara atas talian. Seseorang pelajar tidak boleh menyimpan sesuatu masalah berseorangan kerana ia boleh mengganggu fokus pelajar ketika dia di dalam kelas. Digalakkan untuk berkomunikasi dengan orang yang dipercayai serta tidak putus-putus untuk berhubung dengan rakan sekelas ataupun guru masing-masing. Dengan adanya insan bernama sahabat, mereka juga boleh mendengar masalah yang dihadapi oleh seseorang pelajar, terutamanya dalam masalah pembelajaran. Selain daripada itu,
terdapat juga responden yang mengatakan untuk sentiasa menguruskan masa dengan baik. Pengurusan masa yang baik dalam diri seseorang pelajar boleh menjadikan pelajar sukar untuk stres dan berlakunya depresi. Hal ini kerana pengurusan masa yang baik boleh menjamin kelancaran dalam sesuatu perkara yang dilakukan, terutamanya ketika menghadapi pembelajaran secara atas talian. Sebagai contoh, seseorang pelajar hendaklah menguruskan masa dengan baik ketika pembelajaran secara atas talian dengan mengagihkan masa untuk belajar dan masa untuk berehat. Seseorang pelajar tidak boleh sentiasa fokus untuk pembelajaran sahaja semasa tiada kelas. Curi masa sedikit untuk berehat kerana berehat boleh menjadikan minda seseorang pelajar lebih tenang serta ilmu mudah untuk diterima semasa dalam kelas. Seterusnya, terdapat juga responden yang menyatakan untuk tidak lupa untuk sentiasa beribadah. Melalui beribadah, seseorang pelajar akan merasa tenang serta jauh daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Persekitaran yang kondusif dan tenang boleh menjadikan seseorang pelajar lebih selesa untuk terus menjalani kelas secara atas talian. Dengan beribadah, ia boleh meningkatkan lagi iman dalam diri seseorang. Persekitaran yang kondusif juga memainkan peranan yang penting semasa kelas secara atas talian. Hal ini kerana sikap tidak tenang lahirnya daripada keadaan sekeliling yang tidak sesuai serta tidak kondusif. Akhir sekali, responden juga seringkali menyatakan untuk sentiasa meluangkan masa bersama insan yang tersayang, terutamanya ahli keluarga. Hal ini tergolong daripada perkara yang positif yang perlu ada dalam diri seorang pelajar. Ahli keluarga merupakan insan tersayang yang boleh mengingatkan akan kerja yang perlu dilakukan secara atas talian. Selain itu, ahli keluarga juga boleh menjadi peneman untuk menenangkan diri semasa di dalam rumah mahupun di luar rumah. Ini boleh menjadikan hubungan antara ahli keluarga bertambah rapat. Terdapat beberapa lagi responden yang didapati hasil daripada kajian yang telah dilakukan. Antaranya ialah mendapatkan nasihat serta dorongan dari ahli kaunseling, sentiasa menguatkan diri untuk terus yakin semasa pembelajaran secara di atas talian, serta kekalkan diri untuk terus belajar secara atas talian, dan akhir sekali sentiasa menetapkan minda tentang cabaran yang bakal dihadapi pada masa akan datang. Jadi pada penghujung data analisis ini, kita akan pergi kepada kesimpulan. Apa yang kita dapat daripada data analisis inilah, kajian lapangan ini dapat mengenal pasti masalah terperinci yang dialami oleh pelajar-pelajar sewaktu sesi pembelajaran atas talian semasa berlakunya wabak COVID-19 bermula 18 Mac. Keberkesanan pembelajaran dapat dikenal pasti dan masalah yang mempengaruhi pembelajaran atas talian dengan lebih tepat. Seterusnya, sesi pembelajaran atas talian ini dapat ditentukan sama ada ia mempengaruhi kesihatan mental para pelajar dan mampu memberi kesan terhadap diri mereka pada jangka masa panjang. Sekian, itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.